Okay, so hari ni baca doa sikit. Ada tak boy dalam ni? Tak ada. Siapa-siapa tu baca doa Ustaz? Nafisha, baca doa Nafisha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, amin. Thank you Nafisha. Okay, baik. So kita sambung yang semalam Nana. Sambung yang semalam. Ada lagi satu faktor. Satu lagi faktor yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah cas. Iaitu faktor yang ketiga iaitu faktor jenis elektrod. Okay, cikgu explain sikit kat sini. Nanti kita tengoklah dalam soalan eksperimen contoh apa yang dia bagi. Okay. Baik. So kalau kamu tengok kat sini dia bagi huraian dekat kita kan. Okay. Jenis elektrod mempengaruhi pemilihan ion. Okay, untuk dinyah cas lah. Okay, baik. So, kita tengok kat sini. A, okay, jika jenis logam yang diguna sebagai anode, maksudnya nak habaq kata elektrod lah kat sini. Okay, jika elektrod yang kita guna tu, atau logam lah kan, okay, adalah sama dengan jenis ion logam yang ada dalam elektrolit, maka, okay, di anode, okay, untuk yang ni sama juga macam faktor kepekatan. Faktor kepekatan kita tengok dekat anode sahaja, dekat kathod kita tak tengok. Maksudnya dekat kathod tu dia berlaku macam biasa. Dia punya pemilihan ion berlaku macam biasa, dia tengok kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Tetapi kalau dekat anode saja yang dia berkisar. Kan, sama ada faktor kepekatan ataupun faktor jenis elektrod. Okey, so untuk yang ni di anode, okey, contoh yang ni lah. Okey, di kathod ion logam tersebut akan dinyah cas dan membentuk atom logam yang terenak pada kathod. Okey, kalau yang di anode, atom logam akan mengion untuk membentuk ion positif yang melarut ke dalam elektrolit. Faham ke tak tu? Tak faham, tak apa, saya bagi contoh. Okay, so kepekatan ion logam dalam elektrolit dia tidak berubah lah. Dia punya kepekatan elektrolit tu dia tak akan berubah daripada awal sampai akhir eksperimen. Sebab apa? Okay, kadar atom logam yang mengion untuk bentuk ion logam di anode adalah sama dengan kadar ion logam yang dinyah cas untuk bentuk atom logam yang terenak pada kathod tu. Okey, ini kalau situasi kita pakai elektrod yang sama dengan elektrolit yang ada dalam tu. Okey, contoh nak bagi, katakanlah kamu punya elektrolit kan. Elektrolit kamu pakai adalah larutan, okey, larutan argentum nitrat. Okey, larutan argentum nitrat. Dan elektrod yang kamu pakai tu pun adalah elektrod argentum. Contoh elektrod argentum, argentum Ag lah. Ini contoh dia. Elektrolit kita larutan argentum nitrat, logam ni argentum lah kan. So nama logam yang kita guna sebagai elektrod pun argentum juga. So dia akan jadi situasi-situasi macam ni lah. Anode jadi apa, kathod jadi apa, kepekatan yang akhir eksperimen nanti jadi apa. Okey. Tapi kalau kita pakai elektrod yang selain daripada argentum, contoh kalau yang situasi ni set B, cikgu pakai elektrod karbon contoh. Karbon kan mana sama dengan argentum walaupun dia logam kan. Okay, so atom di anode, okay, jika jenis bahan yang digunakan sebagai anode tidak sama dengan jenis ion yang ada dalam elektrolit tu, so atom di anode tidak akan melarut, maksudnya tidak akan ada ion yang akan melarut pada anode. Okay, ion negatif dalam elektrolit pula dinyah cas di kathod, di anode, sorry. Di kathod, ion yang kurang elektropositif akan dipilih untuk dinyah cas. Ni macam biasalah, kan? So, okay, dia bagi contoh kat sini, yang ni. Larutan argentum nitrat. Okay. So, cikgu tunjuk contoh kat kamu lah dalam ni, lukisan. Okay, so kita nak pakai elektrolit kita, argentum, larutan. Nampak tak ni kelas? You all nampak tak? Nampak. Nampak kan? Okay, contoh cikgu punya elektrolit, larutan argentum nitrat. Okay, kemudian cikgu nak buat dua situasi lah.
Dua situasi. Situasi yang pertama, kalau cikgu pakai elektrod karbon, maksudnya elektrod yang tak sama dengan dia ni, yang tak sama dengan elektrolit ni. Elektrod karbon. Okey. Situasi yang kedua, cikgu nak pakai elektrod argentum. Kan dah nama pun jenis elektrod, so kita pakai dua elektrod yang berbeza lah. Elektrod argentum. Okey. So sama juga kalau kamu tengok, yang pertama sekali kita kena tahu ion apa yang ada dalam elektrolit ni. Sama juga macam kemarin cikgu ajak kamu kan, ada apa? Kita ada larutan, so kita ada ion apa? Dua ion yang mesti akan ada bila sebut larutan kat depan ni. Apakah dia? H+. Ion hidrogen. Lagi satu, ion? Ion apa lagi satu? Hidroksida. Ion hidroksida, OH kan? OH minus. Okey, yang tu. So untuk yang ni pula, argentum nitrat. So kita ceraikan mereka. So kita dapat ion argentum, Ag+. Okey. Nitrat, ion nitrat. NO3 minus. Okay, NO3 minus. Ini boleh tengok dalam buku teks ada. Ion nitrat. So empat ion ni memang mereka akan ada dalam kita punya setup eksperimen. So kita lukislah. Okay, lukis yang ni dulu. So kita lukis yang ni, buatlah anode. Okay, anode. Okay. Okay, anode cathode. Kemudian lukis saja punya ni. Okay. Oh, sorry ya kalau lukisan tidak memberangsangkan. Okay, lepas tu yang dekat anode ni kita letak tabung uji lah sebab kita nak tengok dia punya gas yang akan terbebas. Okay, so ni wikal kita. Okay, ni elektrolit dalam ni. Lebih kurang lah nah. Okay, walaupun lagi saja ni. Baik, so yang ni pun samalah buat siap-siap. Nah, setup dia. So lukisan ni, kalau macam lukisan cikgu lukis ni, anode ni kan, anode ni duduk sebelah kiri, cathode sebelah kanan. So esok jumpa soalan, tak semestinya gambar ni macam ni lah. Dia fleksibel, ikut dia lah, nak buat macam apa kat kamu. Okay, tabung uji, Allahuakbar. Okay. Okay, siap. Okay, so untuk yang ni kita pakai okey, yang ni cikgu nak pakai elektrod karbon C. Samalah dua-dua ni kan. Hak ni cikgu pakai elektrod argentum. Okey, boleh. So, baik. Untuk yang ni, untuk elektrod karbon. Elektrod karbon ni makna kata situasi dia dia tak sama. Logam karbon. Kan, nama elektrod karbon, tapi dalam elektrolit kita ni yang ada dalam ni mana ada ion karbon kan. So nak pilih apakah ion yang akan dinyah-cas tu. Yang ni kamu tengok macam biasa kamu buat sebelum ni. So kita asingkanlah. So yang ni ion hidrogen dan ion argentum ni dia akan pergi ke mana? Anode ke cathode? Depa ni. Depa dua ni. Depa dua ni akan pergi ke cathode lah. Kan? Depa dua ni akan pergi cathode. Kawan ni akan pergi ke anode. Okay. Ni basic lah. Basic yang kamu dah belajar. Cikgu dah ajak sebelum ni kan. Cat ion dia api cathode. Anion dia api anode. Nah, lawan cas kan. So kat sini bayangkanlah cathode mana sini cathode. Okay, ni cathode. So H+, ion hidrogen dan juga ion argentum. Okey, kawan ni OH minus. Lagi satu nitrat lah, ion nitrat, NO3 minus. So dia nak pilih lah. Dia nak pilih ion yang mana tu bergantung kepada siri kedudukan mereka dalam siri elektrokimia. Gitu sahaja.
So kalau antara hidrogen dan juga argentum, yang mana lebih elektropositif? Maksudnya yang mana duduk lagi bawah? Kalau kamu cek siri elektrokimia. Argentum. Yes, argentum lah. Argentum kan. Kita kena hafal lah nak. Kamu punya susunan tu kan. Kamu kena hafal. Dia punya susunan-susunan bukan ni. Alright. Kan? Ni. Hidrogen. Allah. Dengan argentum. So dia akan pilih argentum lah. So dia pilih kawan ni. Argentum. Okay, argentum. So antara hidroksida dan juga nitrat. Hidroksida. Sebab hidroksida lah paling bawah sekali dia tak. Kan? Macam tu je lah. Kalau yang tak sama ni. Yang pakai elektrod yang berbeza, dia senang sikit sebab dia tak ada apa lah. Dia tengok siri elektrokimia saja. Okay, so pemerhatian kita dah argentum ni yang terpilih. So kat sini kita boleh tulis kat sini dia punya pemerhatian. Okay, pemerhatian di katod. Okay, kamu tengok di sini atom lah. Di mana argentum. Okay, argentum, ion argentum akan dinyah cas lah. Dinyah cas kan. Sebab apa? Sebab dia kurang elektropositif. Reasoning sama macam kemarin ni. Kurang elektropositif. So kat sini kita tengok atom lah. Atom argentum akan terenak. Dia akan terenak. Maksudnya nanti dia akan deposited. Dia akan jadi gemuk lah dekat ni. Dia terenak. Dia menempel banyak kat situ. Okey. Okey, kemudian kita buat pula dekat anode. Okey, anode pun samalah. Okey. Anode pun sama. Okey, anode ion hidroksida kan. Ion hidroksida yang akan ion hidroksida yang akan dinyah cas kerana kurang elektro apa? Kurang elektropositif. So pemerhatian kita kalau kat sini dia jadi terenak, dekat sini dia akan bebaskan gas apa ni? Hidroksida. Gas apa yang terbebas? Siapa ingat? Kalau hidroksida gas? Oksigen. Bagus. Gas oksigen terbebas. Gitu je lah pemerhatian kita. Simple je. So, kepekatan. Kepekatan. Apa jadi pada kepekatan? Kepekatan elektrolit ni. Bila dah gas pun terbebas, lepas tu ada pepejal argentum pula terenak tempek dekat sekeliling elektrod ni. Apa jadi kepekatan elektrolit ini di akhir eksperimen? Kepekatan ion argentum kan dah duk menempel banyak tadi, dia akan bertambah, berkurang atau sama? Kamu rasa? Kepekatannya bertambah, berkurang atau sama? Tambah. Bertambah? Ni nampak ni? Dia jadi menempel. Dia akan berkurang lah. Kurang. Kepekatan ion argentum ni, dia akan berkurang. Sebab dia duk tempel semua, duk tempel tang ni. Lama-lama makin lama makin habis lah. Makin tak ada lah, makin kurang pekat. So, kepekatan ion argentum akan berkurang. Okey? Sebab apa? Sebab alasannya, okey? Sebab ion argentum dalam elektrolit, okey, ion argentum dalam elektrolit, okey, dinyah cas. Okey, dinyah cas untuk jadi apa? Untuk jadi ataupun untuk membentuk atom argentum yang terenak pada katod. Sebab tu dia punya kepekatan dia berkurang. Makna kata dalam elektrolit ni dia kan ada ion argentum. Okey. Makin lama dia makin berkurang lah. Sebab apa? Sebab ion argentum tadi yang dalam bentuk cas tadi, dia akan dinyah cas. Bila dia nyah cas, dia jadi atom.
Beza nak ion dengan atom ni beza. Ion ni charge, atom ni pepejal. Okay, so jadi dalam banyak-banyak ion argentum tadi pakat tukar jadi pepejal. Pakat menempel, pakat terenak dekat katok ni. Makin lama dia punya kepekatan dia makin berkurang. Sebab pakat dia terenak dekat kawan ni. Tak berlaku apa-apa dekat anode yang boleh topak ion argentum yang jadi atom tu. Sebab dekat sini anode macam biasa saja. Nah, kalau yang macam ni lain cerita Ustaz Lina. Kan? Boleh faham tak setakat lah tu? Setakat tu. Faham. Faham. Seorang aja ni cakap ni. Okey, tak apa. Kita tengok pula kawan ni. Okey, kawan ni pun sama jugalah. Cuma bezanya elektrod yang dia pakai ni kan, dia pakai sama logam dengan ion yang ada dalam ni. Lukis macam biasa. Dekat katok yang P dekat dia apa dia? Okey, hidrogen dan juga argentum. Dekat anode yang P dekat dia hidroksida dan juga nitrat. NO3 minus. Okey, nak pilih yang mana yang akan dinyah charge. Okey, di katot tak ada masalah. Macam biasa kita akan pilih yang kurang elektropositif iaitu argentum. Kan. So, argentum dia punya jawapan ni sama macam ni jugalah. Okey, ion argentum dinyah charge. Sebab apa? Sebab dia kurang elektropositif. Okey. So, argentum lah. Atom argentum terenak. Okey. Atom argentum terenak. So, dia akan menempel. Sama macam kawan sebelah tadi lah, dia akan ada macam deposited. Okey. Atom argentum tu dia akan deposited lah. So dia akan dapat jisim, dia akan bertambah, dia akan jadi menebal lah. Elektrod ni makin lama dia akan makin menebal. Okey. Dekat anode pula, okey. Dekat anode kan, sebab nama elektrod yang kita pakai ni sama nama dengan elektrolit, so kita tak tengok dah kawan ni. Tak tengok dah. So tiada ion. Tiada ion yang akan dinyah charge daripada elektrolit. Maksudnya dua ni kita tak akan pilih depa, tapi apa yang berlaku daripada anode ni? Di anode ni, okey. Yang ni elektrod ni dia sendiri yang awak keluar charge dia. Ni. Dia sendiri akan awak keluar charge dia. So cikgu nak padam hak ni, tu tak tengok dah ni. Tak ada kepentingan dah yang ni. Okey. So di anode, okey, di anode atom ni yang akan nyah charge jadi argentum, jadi Ag+. Ni, yang elektrod argentum dia sendiri yang akan nyah charge. Dia dalam keadaan atom, pepejal ni, dia akan nyah charge, dia akan jadi ion. Tukar. Kat anode dia akan jadi daripada atom jadi ion. Dekat katot ion tadi jadi atom. Faham tak? Dia jadi seimbang, jadi sama, serentak. Kan? Okey, so kita punya huraian dekat anode, atom argentum iaitu elektrod tu lah. Okey, dia akan mengion. Okey, dia akan mengion. Dia akan mengion ni maksudnya dia akan jadi charge lah. Okey, dia akan jadi ion argentum. Okey, di mana elektrod ni, elektrod argentum tu, dia akan melarut. Dia jadi makin lama makin nipis. Melarut dalam elektrolit. Dia akan melarut dalam elektrolit. Okey, faham tak? Kan, kawan ni, hak yang ni, sebab dia pakai karbon. Karbon dia senyap gitu, dia tak buat apa. Kan, mana dia mau buat apa sebab bukan keluarga dia kata, dia nak buat apa. Dia tak buat apa, dia senyap lah. Yang dia buat kerja dia pada ni lah macam biasa. Kan, mengion pilih-pilih yang mana. Kalau yang ni sebab nama elektrod logam yang kita guna sebagai elektrod tu adalah yang sama nama dengan elektrolit dia. So dia sendiri yang cover diri dia untuk mengion. Dia korbankan diri dia untuk jadi ion.
So daripada keadaan berpejar, dia akan jadi cas. Dia akan jadi mengion. So dia dapatlah ion argentum. Okay, so ion argentum ni akan melarut, dia keluar masuk dalam air. So dia makin lama makin nipis lah. Elektron ni akan makin nipis. Hak ni kawan ni gemuk. So ion argentum tadi pergi mana? Pergi kawan ni. So balance lah. So kesimpulan kita untuk yang set ni, kepekatan dia sama, bertambah atau berkurang. Ataupun maksudnya tak sama, bertambah atau berkurang. Kepekatan ion argentum. Kamu boleh pilih 3. Dia sama, bertambah atau berkurang. Bertambah. Pasal bertambah pula? Ni dia tak nak. Dia dekat sini. Kepekatan ion argentum sama lah ataupun tidak berubah. Tidak berubah. Sebab apa? Sebab apa dia tak berubah? Okey, sebab apa tidak berubah? Sebab kadar, okey, kadar pengionan, okey, kadar pengionan atom argentum di anode, okey, kadar pengionan atom argentum di anode adalah sama dengan kadar ion argentum di cas. Di mana dia cas di katok lah. Dia cas untuk membentuk atom argentum di katot. Makna kata kadar dia tukar jadi ion dalam ni, kat anode ni, sama dengan kadar dia tukar jadi atom dalam ni. So dia balance lah. Kawan ni buang, kawan ni terima. So akhir eksperimen, dia punya kepekatan dia tak berubah lah. Kalau kepekatan 1 mol sampai ke sudah. Sebab dia punya rate, dia punya kadar dia sama kiri kanan ni. Nah dia tak macam kawan ni. Sana kalau korang nak. Dia tak macam yang sebelah ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hello, hello. Test, test. Hello. Hello guys. Tak ada cikgu baru nak ganti lah. Izzat. Aku buku tak buka. Weh, Kenapa dah kelas? Silat hari ke apa weh? cikgu ikut yang tuition tu kot, tak tahu. Cuak lah.
No, petik nombor Israel. I'm No. back. Ambo Izzat. Hello, I'm back. Cikgu ganti cikgu tadi cikgu. Izzat. Izzat ah. Oh, kau ke dah, Izzat dah. nak sambung? Izzat nak dah. sambung sampai ke sudah kau? Dah. Okey. Dah, okey. Okey, tang mana tadi? Tang mana kita tadi? Berdua aku duk rancak tadi. Tiba-tiba loop dah. Okey, so tadi kan? Nampak tak? Sekejap. Oh, cikgu tak present. Hai, dah tengah air kembang. Panas Okey. Nampak tak? Nampak? Nampak. Okay. So in conclusion, untuk yang kepingan argentum, elektroargentum, Kau soal kadar kau. Ya Allah, Hang Haikal, Assalamualaikum. Alah. Kami dah nak sampai kulit belakang dah ni, tahu tak? Tak apa lah Haikal ni, kami dah tengok jenis elektrod, buku teks muka surat. Berapa tahap abang Asad kawan ni tahu tu? 189. Okay. Lepas tu, okay, so conclusionnya untuk elektroargentum ni, kepekatan ion argentum tidak berubah. Maksudnya dia sama sebab apa? Sebab kadar pengayonan atom argentum di anode sama dengan kadar ion argentum di nyah cas untuk bentuk atom argentum di kathod. Ni maksudnya ni lah abang kata macam ni. Dia punya kepekatan ion argentum yang ada dalam bekas ni sama aja, dia tak berubah daripada awal sampai akhir. Kalau kita guna kepekatan 1 mol sampai ke sudah pun 1 mol juga. Walaupun sebab apa? Sebab dia punya kadar kawan ni jadi ion kan, yang belah anode ni jadi ion, sama dengan kadar kathod ni jadi atom. Sama sebab tu dia jadi maintain lah, dia tak kacau lah, maksudnya dia punya kepekatan tu kadar dia sama. Boleh tak? Okay, so kita tengok soalan buku kerja. Buku kerja kamu dia pakai apa? Dia pakai soalan ni. Ni. Muka surat. Okay, tarikh jangan lupa hari ni 18.5. Hari Selasa. Hari tadi siapa tahu tanya siapa hari ni awak bukan Selasa ke? Siapa kalau Selasa? Hampa ada tu campur hari ni hari Selasa. Cikgu tak tahu ni. Cikgu ikut jadual cikgu dia. Ada apa-apa yang cikgu tak tahu? You all? Okay, jadual tuition tu masih ikut lagi lah. Ikut lagi tak? Cikgu tak tahu lah subjek lain kan? Kalau subjek cikgu nak ambil jugalah Selasa. Tengoklah nanti macam ni ikut mood lah. Kan sebab cikgu nak perhabiskan ni cepat-cepat sikit. Okay, jenis elektrod mempengaruhi hasil elektrolisis. Okay, tujuan untuk mengkaji kesan jenis elektrod mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah cas muka surat 84. Okay. Penyataan masalah bagaimanakah jenis elektrod mempengaruhi pemilihan ion. Okay. So, hipotesis ataupun ramalan awal. Okay, yang ni elektrolit yang dia pakai, yang ni. Larutan kuprum 2 sulfat. Contoh cikgu bagi tadi argentum nitrat kan. Okay, jika elektrod karbon digunakan semasa elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat, maka ion hidroksida dipilih untuk dinyah cas di anode. Okay, buat dulu tak apa, nanti kita tengok gambar rajah dia. Siapa ion hidroksida? Okey, jika elektrod kuprum digunakan semasa elektrolisis, maka ion kuprum yang akan terhasil di anode. Okey? Boleh? Alright. So, boleh ubah yang dimanipulasikan jenis elektrod. Okey? Yang bergerak balas ataupun hasil akhir eksperimen, iaitu hasil elektrolisis yang terbentuk di elektrod lah. Okey, yang dimalarkan, kita malarkan lagi 2 faktor tu. Sama ada kamu nak pakai jenis elektrolit ataupun kepekatan lah, kepekatan elektrolit. Ambil ni je, tak payah fikir elektrolit. Tak fikir ambil kepekatan. Kepekatan kita maintain lah kan. Kan ada 3 kan, dia ada kedudukan ion, dia ada kepekatan, dia ada jenis elektrod. So kita nak kaji faktor jenis elektrod, kita malarkan lagi 2.
iaitu kepekatan dan juga kedudukan ion. Tapi kalau macam ni kita tak boleh nak malarkan kedudukan ion sebab kita try and error untuk dua elektron yang berbeza kan. So tak, yang tu bukan tak boleh, maksud cikgu nanti tak payahlah letak jawapan yang muskil-muskil, kamu letak confirm betul ini sudah. Kepekatan elektrolit masa awal eksperimen tu. Okay, so ni setup dia. Okay, ni setup dia. Okay, dia setup, okay dia pakai karbon dulu. Okay, dia pakai karbon dulu. So kalau tengok kat sini macam biasalah. Okay, cuba sebut kat cikgu nama ion yang ada dalam elektrolit ni. Kalau elektrolit, kalau kita punya elektrolit larutan kuprum tu sulfat. Okay, namakan ion yang ada dalam elektrolit ni. Cepat, siapa nak jawab? Nak test tengok faham tak? Siapa nak jawab? Mula-mula ada apa? Hidroksida dengan hidrogen. Yes, ni confirm lah sebab ni kan larutan kan. Hidrogen dan juga hidroksida. Okey, lagi dua. Kuprum nitrat. Ion kuprum Cu2+ dan juga nitrat. Ion nitrat. Nitrat. Oh, nitrat silap, bukan sulfat dah, nitrat. Okey, nah nitrat so NO3-. Okey. So, baik, sediakan. Okey, so sekarang ni kita pakai elektrod karbon. Maksudnya ada kena mengena tak dengan ni? Ada kena mengena. Dia sama ke tak sama? Depa tak sama. Tak. Jenis logam ni yang kita pakai ni, jenis elektrod yang kita pakai ni tak sama dengan jenis ion yang ada dalam elektrolit. Tak ada satu pun perkataan karbon dalam ni. Betul tak? So ada karbon tak dalam ni? Pun tak ada juga kan? So buat macam biasa, buat pemerhatian macam biasa, kita ikut ranking dia. Kita ikut dia punya susunan dia. So dekat sini, okay, yang manakah yang akan dinyah cas? Hidrogen ke kuprum? Kuprum. Kuprum. Kuprum lah. Okey, kuprum yang akan dinyah cas. Silap ni. Ni anode ni. So sorry cikgu silap ni. Okey, sorry. Yang P dekat anode ni ion apa? Semula-semula. Yang P dekat anode. Hidroksida dengan nitrogen. Ni kan, nitrat. Ni kawan silap, cikgu silap tadi nah. Okay, so tukar. So yang P dekat anode kawan ni lah dia dua ni. Dia punya N ion lah akan P, hidroksida dan juga nitrat. So nak pilih yang mana ni? Hidroksida ke nitrat? Hidroksida. Hidroksida lah. So pemerhatian kita dekat anode, apa yang akan terbebas? Gas apa? Oksigen. Pandai. Senang je kan. Gas, oksigen. Lepas tu dekat sini pula. Dekat sini hidrogen dengan nitrat. Nitrat pada kuprum. Hidrogen dengan kuprum. Okay, hidrogen dengan kuprum. So nak pilih yang mana? Yang mana akan dinyah cas? Hidrogen atau kuprum? Ya? Kuprum sebab dia lebih, bukan lebih, dia kurang. Dia kurang elektropositif kan? Dia kurang elektropositif ataupun kerana kedudukan kuprum di bawah ion hidrogen di dalam siri elektrokimia. That's why dia yang akan dinyah cas lah, dia yang akan dipilih. Ni basic lah, basicnya elektrokimia yang cikgu dah ajar awal hari tu kan. So pemerhatian kita apa yang akan terenak dari dekat katot ni? Apa yang akan terenak? Pepejal? Pepejal apa? Pepejal? Kuprum. Pepejal kuprum yang akan terenak. Dah kata ion kuprum yang dipilih. Pepejal kuprum yang akan terenak. Okey, pepejal kuprum yang akan terenak. Pepejal kuprum tu maksudnya atom lah, atom kuprum. Okey. So kita tengok ni data eksperimen ni. Okey, sebutlah ni lah jawapan dia. So ni nampak. Kan? Di katot, pepejal perang. Perang ni maksud kuprum lah. Okey. Pepejal perang terenak. Sebab apa? Sebab kuprum. Kamu letak depan si atom. Sebab atom kuprum terhasil.
Bila sebut atom tu maksudnya dia pepejal lah. Okey. Dia dalam bentuk pepejal. Okey, dia katok di anode. Okey, kita nak habaq pemerhatian tu, nak habaq kata gas oksigen kan. So macam mana kita nak tahu, nak test kata itu adalah oksigen? Gas yang terbebas menyalakan kayu uji berbara. So inferennya sebabnya kerana gas oksigen terhasil ataupun terbebas. Boleh? Okey? Dapat? Dapat. Faham kot cakap ni? Ni kalau kita pakai elektrod yang berlain daripada elektrolit tak ada masalah. Sebab kita buat macam biasa. Buat macam kita tentang siri kedudukan dalam siri ni kan. Okey, dia tak ada masalah. Okey. So sekarang ni kita tukar situasi. Dah siap dah yang ni? Okey, kita tukar situasi. Cikgu nak tukar pula. Cikgu nak tukar. Okey. Cikgu tak mau pakai karbon dah. Kan dia pakai apa lagi satu? Tak ingat dah cikgu pun. Okey. Elektrod apa nak pakai? Nak tukar ni, cikgu nak tukar karbon nak pakai elektrod apa? Siapa pandai? Kita pakai elektrod kupra. Kita ambil adik-adik depa. Okey. So kita tukar kat sini, kita pakai elektrod kuprum. So dekat anode, kan? Dekat anode kalau yang tadi, kan yang tadi OH dengan H yang P kan? Kan? OH dengan NO3 yang P kan? Pasal apa kuprum pula cik? Nitrat lah. Sat, ni soalan mana ni? Tengok dia punya bar radas. Okey, betul lah. Kuprum nitrat. Okey, yang betul lah kuprum. Okey, betul-betul. Elektrod kuprum. Okey, betul-betul. Okey, so dekat anode. Dekat anode yang akan P dekat dia sepatutnya kawan ni lah kan, betul tak? Kan? Nah, yang ni yang akan P dekat anode sepatutnya. Tapi sebab apa? Nampak tak? Dia ada family dia. Dia tak pandang lah mereka ni. Dia tak mau lah. Dia sendiri yang akan offer diri dia untuk buat keluar ion kuprum. Ni dia sendiri yang akan mengion. So dia akan buat keluar lah ion kuprum duduk dalam ni. Cu2+. Okay, dia sendiri yang akan offer diri dia untuk mengion. Kan, so kat sini atom kuprum akan mengion. Mengion ni maksudnya dia akan keluarkan cas dia, akan ditukar diri dia daripada keadaan pepejal, dia akan tukar jadi ion cas. Atom kuprum dia akan mengion menjadi ataupun membentuk ion kuprum. Ion kuprum ni lah ni Cu2+ ni. Okey, so dekat katot jadi apa? Macam biasa kita kena pilih macam biasa, katot tak ada masalah. Sama ada hidrogen atau Cu2+, nak pilih yang mana? Yang mana akan dinyah cas? Cu2+. Yes, pandai. Okey, so dekat sini ion dekat katot ion kuprum dinyah cas. Alasan macam biasa kerana ion kuprum kurang elektropositif. So bila dinyah cas maksudnya ditukar apa? Daripada keadaan ion ditukar jadi keadaan apa? Pepejal. Pepejal tak atom lah. Atom kuprum terenak. Dia akan terenak pada elektrod tersebut. Dia akan terenak lah. Okay, dia akan terenak. Okay. Atom kuprum warna apa? Warna perang kan. Pepejal perang lah. Maksudnya pemerhatian kamu saat ini bukan dalam jadual tu. Pepejal perang yang terenak. So kepekatannya sama sahaja kan. Kepekatan dia sama lah. Kepekatan ion kuprum dalam ni. Kepekatan ion logam yang ada dalam ni. Dia sama sahaja sebab kadar pengayunan ni kat sini sama dengan kadar nyah cas dekat katot. Okey, so tengok jadual kita. Nampak kan? Okey, so dekat anode
Elektrod kuprum, pemerhatian kita nah, elektrod kuprum terlarut ataupun menjadi nipis. Dia kukuh lah. Sebab dia korbankan diri dia. Dia action, dia tak mau ambil depa ni. Dia sendiri nak mengorbankan diri dia. So dia akan jadi kurus lah. Kawan ni gemuk. Jisim bertambah lah, menebal. Menipis, menebal. Jisim berkurang, jisim bertambah. Okay, so elektrod kuprum menjadi nipis. Sebab apa? Dia jadi ion. Dia korbankan diri dia jadi ion. Ion kuprum terhasil. Kat sini pula pemerhatian dekat katot. Elektrod kuprum menebal ataupun pepejal perang terenak. Either one lah. Okay, so atom. Kamu letak atom lah. Atom. Atom kuprum terhasil pada katot. Itu sahaja. Kan? Kalau nak bagi fahamnya tu. Okay, boleh tak? Okay, seterusnya kita tengok perbincangan. Mari kita bincang. Salih habis tak gini kelas? Belum. Siapa tak cek? Boleh macam dia tu. Dah siap Abang Cikgu Nah? Dah. Boleh tak tu? Pengalih tak tahu. Tu. Ada lagi tak siap? Okay, semua siap lah? Okay, so perbincangan. Namakan ion yang hadir dalam elektrolit. Bubuh lah 4-4 tadi ni. Ion kuprum, ion nitrat, okay. Ion hidrogen, ion hidroksida. 4 tadi yang cikgu tengok ni. Okay, betul lah. Okay, so 3. Mana soalan nombor 2? Tak ada lah nombor 3 tu. Namakan ion yang dipilih untuk dinyah cas di anod dan katot bagi elektrod karbon. Baru cerita karbon awal tadi. So dekat karbon, bila kita pakai elektrod karbon, yang akan dinyah cas pada anod ialah apa dia tadi? Ion hidroksida. Dia pilih macam biasalah. Ion hidroksida, so hasilnya gas oksigen. Dekat katot yang akan dinyah cas adalah ion kuprum. Hasil dia kuprum. Atom kuprum lah yang terenak kat katot tu kan. Okay. Okay, seterusnya nombor 4. Nombor 4, namakan ion yang terhasil di anod dan katot. Kiranya pakai kuprum pula. Kuprum, so dekat anod yang akan terhasil ion kuprum. Dekat katot, logam kuprum. Ataupun atom kuprum lah. Okay, dia terenak. Dapat? Okay, kesimpulan. Adakah hipotesis diterima? Ya. So, yang ni kamu salin balik hipotesis kamu atas tadi ni. Kan, kamu ada 2 tadi kan? Jika elektrod karbon digunakan semasa elektrolisis, maka ion hidroksida dipilih untuk dinyah cas. Ini 1. Ni hipotesis yang kedua. Jika elektrod kuprum digunakan semasa elektrolisis larutan kuprum tu sulfat, maka ion kuprum tu terhasil di anod. Okay? Itu sahaja. Okay, sementara tu cikgu nak ambil kehadiran lah. Cikgu, Wani cakap Wani tak boleh masuk. Sebab apa? Line dia lambat.